Assalamualaikum. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami ingin memberikan satu jawapan tentang status suku bangsa Bajau ini. Mari kita dengarkan bersama apakah fakta sejarah yang tersimpan mengenai bangsa Bajau selama ini. Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah kisah sejarah bangsa kita kali ini? Pada hari ini, bila saja disebut orang-orang Bajau, ia langsung merujuk kepada orang yang beragama Islam. Sama seperti bila kita menyebut orang-orang Melayu di tanah Melayu, juga merujuk kepada orang yang beragama Islam. Ada pengkaji sejarah yang mengklasifikasikan suku Bajau ini dalam rumpun Melayu. Mereka adalah etnik maritim yang menetap di pesisiran pantai-pantai. Pulau-pulau dan laut adalah sebahagian dari hidup mereka. Populasi mereka terdapat di wilayah Kepulauan Nusantara dan mempunyai cara hidup yang sama dengan etnik Melayu. Kepribadian dan budaya mereka lebih menunjang kepada peradaban Melayu Islam, dan mereka kini menjadi pribumi di 3 negara, yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pada hari ini, suku Bajau merupakan etnik Muslim terbesar dalam kaum Bumiputra Islam di Sabah. Menurut tradisi lisan, istilah Bajau diberi nama oleh orang Melayu Brunei, tetapi sesama mereka akan mengelarkan diri mereka sebagai sama atau Jomo Sama. Bajau adalah himpunan beberapa kumpulan subetnik, yaitu Sama, Samar, Layun, Ubian, Binadan, Kagayan atau Jama Mapun, Simunul, Bajau Kubang, Palau, Yaka dan Bangingi. Pada tahun 1975, kaum Bajau berjumlah 100,000 merupakan kaum kedua terbesar selepas kaum Kadazan Dusun di Sabah. Bila menyebut orang-orang Bajau, maka kita boleh bahagikan kepada 2 bahagian. Satu dari daerah Sampurna dan satu lagi dari daerah di sekitar Kota Belud, Kudat, Tuaran hingga ke Papar. Orang Bajau merupakan kaum kedua terbesar di Sabah selepas kaum Kadazan Dusun. Walaupun mereka ini berbeza dari segi tempat tinggal dan juga logat bahasa, tetapi persamaan antara keduanya ialah masing-masing mengatakan asal-usul mereka berasal dari Johor dan beragama Islam. Terdapat beberapa teori tentang bilakah mereka mula datang ke Sabah. Menurut seorang penulis barat, Wayland mengatakan mereka berhijrah ke Sabah sekitar lebih 200 tahun yang lalu. Dalam sejarah bertulis Brunei, bagaimanapun menjelaskan bahawa kaum Bajau telah wujud dan mendiami bahagian utara Sabah pada abad ke-16 Masihi semasa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, Sultan Brunei yang ke-6, atau mungkin sebelum itu. Tetapi penghijrahan orang-orang Bajau dari Johor yang diketengahkan oleh penulis barat dan diketahui umum oleh suku kaum Bajau sehingga ke hari ini dipersoalkan oleh beberapa pengkaji. Salah seorang ialah Datuk Jamdin Buyung yang menyangkal pendapat bahawa orang-orang Bajau berasal dari Johor. Menurut beliau,
orang-orang Bajau berasal dari Teluk Burma dan berhijrah ke gugusan Kepulauan Melayu dan negeri Sabah merupakan sebahagian daripadanya. Banyak lagi negeri yang diduduki oleh orang Bajau. Negeri ini mungkin diduduki oleh orang Bajau semenjak kira-kira 10,000 tahun yang silam atau lebih awal daripada itu. Andaian ini berdasarkan pada penemuan artifak sebelum zaman Neolitik di Agop Atas, iaitu sebahagian Gua Madai, pantai timur Sabah yang dianggarkan berusia kira-kira 9,000 tahun. Di samping kesan-kesan kebudayaan manusia awal zaman logam dan zaman Neolitik yang ditemui di Busu Lumut, Gua Tapadong dan Sungai Segama yang berusia kira-kira 8,500 tahun. Menurut Tom Harrison, Sabah mempunyai warisan tradisi kehidupan manusia awal selewat-lewatnya sama seperti yang terdapat di Sarawak, iaitu kesan-kesan kehidupan manusia awal telah wujud di negeri itu kira-kira 30,000 tahun yang silam. Seperti katanya, we can with some confidence accept the fully Paleolithic Old Stone Age tool already provide from the more than one cave as well as from an interesting open site in the northeast part of the state Sabah, and that there was continuous opposition of the area from the then on to the present day. Oleh kerana penduduk di kawasan kajian arkeologi ini serta kawasan sekitarnya ialah keturunan orang Bajau, maka berkemungkinan besarlah juga yang kesan-kesan sejarah itu adalah peninggalan orang Bajau yang paling awal di negara itu. Dari hujah inilah menurut Datuk Jamadin Buyong bahawa orang Bajau yang paling awal di Sabah bukan dari Filipina atau Johor, tetapi merupakan sebahagian daripada kumpulan salah satu rumpun Austronesia yang paling awal berhijrah di Asia. Berpecah ke beberapa kawasan termasuklah ke Filipina, Sabah, Indonesia Timur dan Semenanjung Tanah Melayu. Tetapi pendapat mengatakan orang Bajau berasal dari Tanah Melayu, khususnya dari Johor, masih boleh diterima. Kita boleh bersetuju dengan pendapat yang mengatakan orang Bajau bukan berasal dari Johor, tetapi berasal dari Teluk Burma. Dan orang Bajau boleh mengatakan bahawa mereka adalah di antara penduduk yang asli di Sabah selain kaum Dusun dan Kadazan. Tetapi tidaklah keterlaluan bahawa orang Bajau pernah singgah ke Tanah Melayu dalam perjalanan mereka dari Teluk Burma tadi dan mungkin singgah ke Johor. Untuk memperkuatkan lagi andaian ini, berikut dipeturunkan beberapa hujah. Pertama, sifat orang Bajau yang suka mengembara. Menurut David Chopper, pengembara-pengembara laut, iaitu Bajau terkenal juga sebagai pengembara laut, telah mengembara ke 4 kawasan utama di Asia Tenggara, iaitu Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Riau Lingga, Pulau-Pulau Tujuh, Pulau-Pulau Bangka dan Belitung, Kepulauan Sulu, Sabah, Indonesia Timur, dan kawasan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Nombor 2, Bajau pernah singgah di Tanah Melayu
Profesor Dr. Asma Haji Omar telah membuat penyelidikan bagi mengesan melalui perkataan untuk menentukan sama ada Semenanjung Tanah Melayu pernah menjadi tempat persinggahan suku-suku bangsa Austronesia termasuk Bajau dalam perjalanan mereka ke selatan. Beliau mengambil contoh perkataan-perkataan daripada bahasa-bahasa yang terdapat dalam mana tempat, sedangkan perkataan ini sendiri tidak terdapat dalam bahasa Melayu, seperti perkataan Pahang bermaksud pang yang dalam bahasa Bajau darat bererti biawak. Dalam bahasa Melayu, perkataan tersebut hanya terdapat dalam nama negeri, yaitu negeri Pahang. Juga di Pahang terdapat nama tempat yang dikenali sebagai Lura Bilut. Bilut ialah kata yang berlogat dengan belut dalam bahasa Bajau yang bermakna bukit. Dengan itu, Lura Bilut bermaksud lura bukit. Dengan ini, Profesor Dr. Asma berpendapat bahawa perkataan Pahang dan Bilut itu membuktikan adanya perkampungan suku kaum Bajau di kawasan yang sekarang ini termasuk dalam kawasan negeri Pahang. Tetapi mereka ini barangkali tidak lama di situ kerana meneruskan perjalanan ke Borneo. Mereka yang menetap di situ lama-kelamaan terserap ke dalam suku bangsa Melayu yang datang kemudian dengan jumlah yang lebih banyak. Ketiga, penghijrahan orang Bajau dari Johor merupakan penghijrahan kedua. Menurut Profesor Dr. Asma lagi, suku-suku bangsa Austronesia termasuk Bajau bergerak ke arah yang berlainan meskipun semuanya menuju ke selatan. Di samping ada gerak melalui Semenanjung Tanah Melayu ke selatan, ada juga yang menyimpang darinya. Baik sebelah barat atau sebelah timur. Di sebelah barat, gerak ini mengharungi Teluk Benggala ke Lautan Hindi dan dari situ ke Sumatera atau ke barat dan terus ke Madagaskar. Di sebelah timur Semenanjung Tanah Melayu, mungkin ada gerak yang mengharungi Laut Cina Selatan ke Filipina dan Borneo dan dari situ ke kawasan lain. Berdasarkan pendapat Dr. Asma itu, semakin jelaslah bahawa orang Bajau yang paling awal di Sabah tak semestinya berasal dari Filipina atau Johor, tetapi kemungkinan besar merupakan sebahagian dari suku bangsa Austronesia yang datang terus dari Asia. Pelayaran orang Bajau dari Kepulauan Sulu ke Sabah dan dari Sabah ke Kepulauan Sulu memang berlaku pada masa kekuasaan Sultan Sulu di negeri ini hinggalah sekarang ini. Demikian juga pelayaran orang Bajau dari Semenanjung Tanah Melayu termasuklah Johor ke Kepulauan Sulu atau ke Sabah mungkin pernah berlaku, tetapi berkemungkinan besar pengembaraan itu berlaku selepas adanya orang Bajau yang paling awal menetap di negeri ini. Keempat, penghijrahan kedua ini selepas orang Bajau memeluk agama Islam di tanah Melayu. David A. Schuper berpendapat bahawa nenek moyang orang Bajau di kawasan Borneo, Filipina datang dari Kepulauan Riau hinggalah pada kira-kira abad ke-14. Pada abad ini, pengaruh Islam
tersebar luas di sini. Begitu juga cerita-cerita legenda orang Bajau mengaitkan asal-usul mereka dengan tanah Melayu, dan nama-nama yang disebut menunjukkan orang Bajau berhijrah ke Sabah adalah orang-orang Islam dari Huja di atas. Kami berpendapat salah satu sumber kemasukan atau kedatangan Islam ke Sabah ialah dari tanah Melayu serta beberapa tempat yang berdekatan yang dibawa oleh orang-orang Bajau. Gusni Saat dalam kajiannya mendapati kaum Bajau mempunyai pengaruh yang kuat dengan kelompok masyarakat yang dominan di Filipina, Indonesia dan Brunei di era politik pra-penjajah. Cuma catatan sejarah yang hanya menyebut kedatangan orang Bajau dari Johor, dan ramai pihak termasuk orang-orang Bajau di Sabah sendiri mengakui asal-usul mereka boleh dikaitkan dengan tanah Melayu, khususnya Johor. Kajian Gusni Saat mengenai suku Sama Bajau di Indonesia, Sama Bajau dalam kancah urbanisasi pengalaman di Teluk Bone, Sulawesi Selatan sangat menarik. Gusni Saat menggunakan istilah pribumi untuk komuniti masyarakat Sama Bajau yang menjadi pribumi terawal di Teluk Bone, meskipun keberadaan Sama Bajau di tempat ini tidak begitu dirasakan oleh kebanyakan warga pribumi lain seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Walaupun pada hakikatnya mereka merupakan penduduk awal yang mendiami kawasan pesisiran dan kepulauan di wilayah ini, menurut Gusni Saat, pribumi Sama Bajau di Indonesia tidaklah diasaskan kepada daerah khusus, yaitu berasaskan tanah dengan kuasa politik sebagaimana suku Bugis, suku Makassar, dan suku Buton. Akan tetapi pribumi Sama Bajau berasaskan wilayah pesisiran dan kepulauan yang kaya dengan sumber laut. Yang menyebabkan Sama Bajau kelihatan seperti masyarakat yang tidak bertempat, sehingga menyebabkan pihak lain menganggap mereka pendatang dari negara lain. Kepribumian Sama Bajau di Indonesia dipersatukan oleh etnisiti dan budaya di wilayah pesisiran dan kepulauan. Di mana terdapat pulau di Indonesia Timur, di sana akan ada komuniti suku Sama Bajau. Kini kepribumian masyarakat Sama Bajau di Indonesia mula terhangis dan terus dinafikan oleh kuasa pasaran yang hanya tertarik untuk mengeksploitasikan sumber mereka. Tambahan Gusni lagi, pada zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi sebelum abad ke-16 di alam Melayu, mereka merupakan antara kelompok suku etnik pribumi yang membentuk masyarakat maritim dari zaman Sriwijaya sekitar abad ke-7 lagi. Umpamanya masyarakat maritim alam Melayu dirujuk sebagai rakyat laut yang menjadi golongan kerahan pemerintahan bagi melaksanakan tugas tertentu, berbanding Sama Bajau di Malaysia yang lebih membangun dan mendapat perhatian pihak negara. Di Filipina dan Indonesia, mereka tidak sahaja minoriti dari segi demografi, bahkan yang lebih malang, mereka lagi juga minoriti dari segi sosioekonomi.